Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar matematik tingkatan 4, bab 1, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu boleh ubah. Topik hari ini 1.1 fungsi dan persamaan kuadratik. Standard pembelajaran hari ini ialah mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu dan seterusnya memerihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik. Dalam topik ini, kamu perlu tahu untuk membezakan antara ungkapan kuadratik, fungsi kuadratik dan juga persamaan kuadratik. Okay, jika ungkapan kuadratik, dia akan ditulis seperti AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okay, manakala untuk fungsi kuadratik, kita perlu tambahkan Fx di hadapannya dan juga simbol sama dengan. So, dia akan jadi Fx sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okay, manakala untuk persamaan kuadratik pula ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Okay, fungsi kuadratik mempunyai hubungan banyak kepada satu. Okay, apa itu hubungan banyak kepada satu? Kita akan tengok lepas ni. Okay, kemudian mempunyai imej yang sama daripada dua objek yang berbeza. Okay, macam mana cara untuk kita tentukan fungsi kuadratik mempunyai hubungan banyak kepada satu? Okay, jadi kalau kita lihat dekat sini, fungsi kuadratik yang diberi ialah fx sama dengan x kuasa 2 tolak 3x. Okay, jadi langkah yang pertama, kita lukis dulu satu garis lurus. Okay, katalah saya pilih garis lurus ni. Okay, selepas itu, step yang kedua, saya akan plotkan dua titik. Dua titik yang mana? Titik yang bersilang, di kawasan yang bersilang. Jadi kawasan yang bersilang ni merupakan titik persilangan. Okay, jadi kalau kita lihat dekat sini, ada berapa titik persilangan? Ada dua. Ini yang pertama dan yang ini adalah yang kedua. Okay, jadi daripada graf kita ni, kita dapati bahawa bilangan titik persilangan sama dengan 2 dan apa koordinat bagi titik persilangan itu ialah negatif 1, 4 dan 4, 4. Jika kita lihat dekat sini, koordinat persilangan yang kita dapat tadi, yang pertama negatif 1, 4. Okay, negatif 1, 4 bermaksud negatif 1 ialah nilai X, 4 ialah nilai Y. Okay, untuk koordinat yang kedua, 4, 4. 4 yang pertama tu adalah nilai X dan 4 yang kedua adalah nilai Y. Okay, jadi, bila kita lihat hubungannya di sini, okay, nilai X ada dua nilai yang berbeza, iaitu negatif 1 dan 4. Okay, manakala Y hanya ada satu nilai sahaja, iaitu 4. Jadi, kalau kita lihat dekat sini, hubungannya daripada X ke Y adalah hubungan banyak kepada 1. Okay, yang seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Okay, dia bagi fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 4x tambah 1. Okay, jadi step yang pertama, kita lukiskan dulu satu garis lurus. Awak nak buat dekat atas ni boleh, awak nak buat kat bawah ni pun boleh. Terpulang, awak nak buat dekat mana garis tu. Yang penting garis tersebut mesti selari dengan paksi X. Okay, jadi katakanlah saya buat garis lurus di sini. Okay, jadi daripada garis lurus tersebut, kita dapati bahawa ada dua tempat ataupun dua titik persilangan. Okay, ini yang pertama dan ini adalah yang kedua. Okay, jadi kita dapat titik persilangan 2 dan koordinat yang pertama sifar 1, koordinat yang kedua 4, 1. Daripada koordinat persilangan tadi yang kita dapat sifar 1 dan juga 4, 1, maka kita dapati bahawa nilai X pun juga mempunyai dua nilai yang berbeza.
beza manakala nilai Y ada satu sahaja. Jadi X sifar 4, Y adalah sama dengan 1. Ini membuktikan bahawa fungsi kuadratik mempunyai hubungan banyak kepada 1. Okey, ini adalah bentuk untuk kita tulis fungsi kuadratik, iaitu f(x) sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, dan A itu adalah boleh menentukan bentuk graf, B boleh menentukan kedudukan paksi simetri, dan C adalah pintasan Y. Okey, bentuk graf fungsi kuadratik bergantung kepada nilai A. Okey, dan nilai A mungkin boleh jadi positif ataupun boleh jadi negatif. Okey, sekiranya nilai A lebih besar daripada sifar, maksudnya nilai A itu adalah positif, maka kita akan dapat bentuk graf fungsi kuadratik seperti ini, iaitu bentuk senyum. Dan bila bentuk senyum ni, kita akan dapat dekat sini titik minimum. Okey, manakala jika A lebih kecil daripada sifar, bentuk grafnya adalah bentuk masam dan kita akan dapat nilai titik maksimum. Okey, contoh tentukan nilai A dan bentuk graf bagi setiap fungsi kuadratik berikut dan nyatakan sama ada graf itu mempunyai titik minimum atau titik maksimum. Okey, kita lihat contoh yang pertama, f(x) sama dengan x kuasa 2 tambah 5x tolak 3. Okey, berapa nilai A bagi fungsi kuadratik ni? Jadi kita tengok nilai di hadapan x kuasa 2. Pemboleh ubah yang mempunyai kuasa 2. Jadi nilai A dekat sini adalah A sama dengan 1. Okey, bentuk grafnya bila A itu positif, bentuk grafnya adalah bentuk senyum. Okey, bila bentuk senyum, titik minimum atau titik maksimum? Mestilah titik minimum. Okey, contoh yang kedua, f(x) sama dengan negatif 5x kuasa 2 tambah 7x tolak 2. Okey, nilai A-nya berapa? A sama dengan negatif 5. Okey, jadi bila nilai A lebih kecil daripada sifar, bentuknya masam. Okey, bila bentuk masam, kita akan dapat kat sini titik maksimum. Okey, contoh yang ketiga, f(x) sama dengan x kuasa 2 tolak 2x tambah 1. Jadi, lihat A-nya berapa? A sama dengan 1. Okey, nilai A ni positif, jadi bentuk grafnya adalah bentuk senyum. Okey, jadi bila bentuk senyum, kita akan dapat titik minimum. Okey, kita akan dapat titik minimum. Sekejap ya. Okey, titik minimum. Yang seterusnya ialah paksi simetri bagi fungsi kuadratik. Okey, apa itu paksi simetri? Ialah garis lurus yang membahagikan graf kepada dua bahagian yang sama saiz dan bentuk. Yang ini maksud untuk paksi simetri bagi fungsi kuadratik. Okey, dan dia mesti selari dengan paksi X dan juga mesti melalui titik minimum ataupun titik maksimum. Okey, ada dua kaedah untuk kita tentukan paksi simetri. Yang pertama, kita bina garis lurus pembahagi dua sama ataupun kita boleh guna rumus X sama dengan negatif B per 2A. Okey, jika kita lihat gambarannya dekat sini, setiap fungsi kuadratik mempunyai satu paksi simetri dan mesti melalui titik maksimum atau titik minimum. Jadi, kalau kita lihat kat sini, kalau untuk graf A lebih besar daripada sifar, kita akan dapat bentuk senyum kan grafnya. Jadi, kita akan dapat titik minimum. Jadi, paksi simetri mesti melalui titik minimum. Manakala untuk graf apabila A lebih kecil daripada sifar, bentuk grafnya adalah bentuk masam
kita akan dapat titik maksimum. Jadi paksi simetri mesti melalui titik maksimum itu. Okey, tentukan titik maksimum atau titik minimum dan nyatakan persamaan paksi simetri bagi setiap graf fungsi kuadratik di bawah. Okey, macam saya cakap tadi, ada dua kaedah yang kita boleh guna. Yang pertama, okey, lukis garis lurus yang membahagi dua sama. Okey, dekat mana garis lurus yang membahagi dua sama ni? Okey, tadi kita dah tahu dah syarat untuk lukis paksi simetri, garis lurus tersebut mesti melalui titik minimum atau titik maksimum. Okey, kalau untuk graf ni, ini adalah graf bentuk senyum, A lebih besar daripada sifar, jadi kita akan dapat titik minimum. Okey, kita akan dapat titik minimum. Okey, lepas kita dah dapat titik minimum, barulah kita lukis satu garis lurus yang melalui titik minimum tadi. Okey, jadi kita akan dapat persamaan paksi simetri X sama dengan negatif 1. Okey, ataupun kita guna kaedah yang kedua, kita gunakan formula ataupun kita gunakan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Okey, berapa nilai B? Kita ambil dekat sini. Perkali bagi X. Okey, negatif 4 bahagi 2A. Berapa nilai A? Kita ambil nilai A adalah perkali bagi X kuasa 2. Iaitu 2. Okey, jadi X sama dengan negatif 1. Jadi kita dapatlah persamaan paksi simetri X sama dengan negatif 1. Okey, contoh yang kedua sama macam tadi. Okey, contohnya dia bagi fungsi kuadratik f(x) sama dengan negatif 2x kuasa 2 tambah 4x tambah 2. Okey, jadi kita boleh gunakan langkah yang pertama ataupun kaedah yang pertama tadi, lukis garis lurus. Lukis garis lurus yang membahagi dua sama. Okey, jadi kita cari dulu dekat mana titik maksimum untuk garis ni. Okey, kita cari dulu kat mana titik maksimum untuk garis ni. Kemudian kita lukis satu garis lurus. Okey, dan garis lurus ini melalui X sama dengan 1. Okey, melalui X sama dengan 1. Ataupun kita guna kaedah yang kedua, iaitu formula X sama dengan negatif B per 2A. Okay, jadi kita tentukan berapa nilai B dan juga nilai A. Okay, B yang ni adalah B dan A adalah nilai negatif 2. Jadi kita ambil 4 bahagi 2 darab negatif 2. So, X kita akan dapat sama dengan 1.